But Hello. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya. Ada teknikal. Okay, kejap. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Yang dengar tak suara yang? Yang? Ha? Dengar? Hello. Testing. Kalau suara saya dengar, boleh komen dengar Dengar tak? Dengar Okay. Ha? Alright, okay. Oh, cahaya tak cantik. Sekejap Cahaya tak cantik. Sekejap. Alright, sekejap. Okay? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. So, apa khabar kalian semua? Ya? Khabar. Okay. Ada tunduk bawah. Alright. Alright. Boleh? Okay. Tambah warna kuning. Dah. Dah tambah dah. Ni paling maksimum. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. So, maaf kerana lambat lewat masuk, sepatutnya pukul 9. Tiba-tiba student saya daripada Sabah, dia sakit kepala kemudian sesama semoga kita doakan sama-sama beliau sihat sembuh beliau seorang nurse kesian so kita doakan semoga beliau dilindungi dari segala bahaya so alhamdulillah majlis kita teruskan malam ini. Semoga perkongsian pada malam ini memberi sedikit sebanyak ilmu untuk student saya, Puan Ani, Kokodak Most Wanted, di mana beliau telah membuat tugasan, telah membuat pitch beliau yang mungkin kita sama-sama boleh saksikan hasil tangan beliau membuat pitch berdasarkan kepada guidance saya lah bersama beliau. Okay. So hari ini kita nak sama-sama ajarlah. Di kalangan kalian pun mungkin lebih arif pandai digital marketingnya So sebelum itu saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya IRTS Sukairul Nizam. Saya professional engineer dan juga professional technologist Kepakaran saya adalah untuk melatih engineer, jurujual, bos-bos, manager dan sebagainya lah untuk mahir dalam bidang kejuruteraan dan juga pemasaran ataupun marketing. So saya lulusan bachelor degree in aeronautical. Masa dulu saya design kapal terbang lah masa kat universiti dan saya bekerja sebagai engineer di Proton dan seterusnya menjadi di Mercedes-Benz dan juga menjadi lecturer So insyaAllah kalau malam ni nak berkongsi lah pemasaran ataupun konsep pemasaran yang kita di zaman-zaman beginilah di mana kita menggunakan teknologi digital untuk memasarkan produk kita. Tak kisahlah apa sahaja produk, contohnya produk kereta ke produk makanan ke ataupun penapis air ataupun insurans ataupun takaful dan sebagainya,
boleh dijalankan melalui pemasaran digital ataupun online digital. So inilah salah satu contoh konsep pemasaran di mana kita boleh online bersama dengan orang kata tu pakar-pakar pelanggan kita dan juga pelanggan-pelanggan kita yang sedia ada. So dengan platform-platform media sosial ini, ianya dapat membantu menaikkan sales kita sebagai seorang usahawan, dan seterusnya dapat membantu ramai orang-orang di luar sana yang mungkin sekarang sedang mencari perniagaan, untuk menambahkan pendapatan keluarga, So ada di kalangan kita pun yang mungkin yang tiada kerja, yang sedang cari kerja, tapi apa salahnya kalau buka minda sedikit untuk kita pelajari, di mana perniagaan ini 9/10 daripada sumber rezeki yang Allah janjikan adalah melalui bidang perniagaan. Even kalau you makan gaji pun sebenarnya you bekerja dengan syarikat yang di mana syarikat tersebut menjalankan perniagaan. Tapi you mungkin dibayar gaji ataupun makan gaji, tapi you punya majikan atau bos you adalah seorang usahawan yang menjalankan perniagaan tersebut. Di sini kita mungkin kita kena buka minda kita untuk menjadi usahawan. So untuk memasarkan produk-produk yang kita ada. Contohnya kalau kita berada di kampung, mungkin kita boleh membuat perniagaan IKS ataupun industri kecil dan sederhana. Contohnya kita boleh buat tempeyek, kita boleh buat kuih raya, semperit dan sebagainya untuk kita pasarkan di kawasan-kawasan kita, di dalam dan juga di luar negara. Itu pentingnya kita ada platform-platform digital ini. Okey. Untuk tidak membuang masa, saya akan terus share saya punya slide. Sekejap Stop sharing. Okey, I share screen. Okey. Right. Okey, saya share. So you all nampak so hari ini ini adalah konsep pemakasaran digital pada masa ini, di mana kita semua terutama usahawan secara terpaksa untuk menggunakan platform digital ini untuk memasarkan produk kita, di mana sekarang kita tak boleh untuk pergi ke mana-mana sesuka hati. Kita tak dibenarkan untuk membuka booths, tidak dibenarkan untuk membuka tempat-tempat jualan secara bebas, and then kalau kita buka pun mungkin kita tak ada customer yang akan datang, because customer pun tidak boleh keluar begitu saja. Macam dulu sebelum PKP, satu keluarga boleh naik 2-3 orang atau 4 orang dalam satu kereta, tapi sekarang disebabkan PKP kita tak boleh keluar lebih daripada 2 orang. Sebab tu perniagaan sekarang kita cadangkan untuk menggunakan platform digital. Apa khabar Kak Ryan? Hai tuan, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Khabar baik. Power alhamdulillah. So di sini saya Abang Nizam lah. You nak join sekali ke? You boleh masuk sekali kalau you nak. Tak payah So saya hari ni saya nak berkongsi lah. Sepatutnya malam ni saya ada sesi coaching lah dengan student saya, tapi tiba-tiba dia sakit. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh lah. Dia seorang nurse, dia menjalankan produk, menjual produk Coco Dubs lah. Nanti saya share dia punya perniagaan. Terima kasih kerana share. Alright. So sekarang ni okay. So sekarang ini kita kena tahulah konsep pemasaran digital, di mana kita ada 3 P's. 3 P's di mana first is product knowledge. Maksudnya segala produk yang kita jual, kita kena tahu tentang apa karakter atau apa kata tu USP, unique selling proposition of that produk. Contohnya dulu saya adalah penjual kereta lah. Saya adalah seorang branch manager
sales, saya mengajar semua sales advisor saya bagaimana untuk menjual kereta. Saya ada kereta Proton, berbagai jenis model. Kita ada Proton Perdana, Proton Sateria, Proton Persona, and then kita ada Proton Izora, So setiap produk tu berlainan dia punya jenis dan berlainan dia punya pelanggan yang nak membeli. Contohnya kalau Proton Izora, dia adalah sebuah MPV. Mungkin tak sesuai untuk orang muda, orang bujang baru keluar universiti terus pakai Izora. Memang tak sesuai. Beliau mungkin sesuai pakai kereta bersaiz kecil sederhana. Contohnya Proton Proton Satranio, ataupun Wira, ataupun Proton Putra, So setiap produk tersebut kita ataupun kita punya sales team kena tahu atau mahir berkenaan dengan produk tersebut. And then kedua, kita kena tahu tentang the problems ataupun prospek punya problem. Prospek problem contohnya kalau kita nak menjual produk tu pada seorang ahli keluarga yang bersaiz 5 orang, family size, mungkin tak sesuai untuk kita jual kereta yang ada 2 pintu sahaja. So orang yang berkeluarga 5 orang yang bersaiz besar amat sesuai untuk membeli kereta yang bersaiz besar jugalah, seperti MPV, seperti Toyota Estima, Toyota Proton Izora, Nissan Lavinia dan sebagainya lah. So termasuklah produk-produk lain, contohnya macam makanan-makanan, contohnya aiskrim, mungkin tak sesuai untuk kita jual aiskrim tu untuk orang berusia ataupun warga emas. Mungkin warga emas ni dah mempunyai berbagai penyakit. So kita fokuskan makanan-makanan yang manis ataupun aiskrim-aiskrim ni untuk fokus target market kepada mungkin budak-budak ataupun kata tu orang-orang bujang ataupun yang baru kahwin, sesuai untuk produk tersebut. Yang ketiga, kita kena tahu tentang prospek, karakteristik of the prospect lah. Contohnya katalah dia ni bujang, prospek dia punya karakter sifat dia mungkin dia ni ahli sukan. Ahli sukan mungkin dia minat untuk bersosial, main sukan, contohnya suka memanjat gunung, berkayak ataupun swimming dan sebagainya lah. Okay. So kita kena tahu tentang product knowledge. Semua kita kena tahu A to Z tentang produk tersebut lah. Pertama, what is your product and service? Maksudnya produk tersebut apa kegunaannya? Kegunaannya untuk apa? Contohnya lampu. Lampu ni kegunaannya untuk apa? Contoh air botol ni macam ni. Untuk apa? Untuk diminum. So kita kena tahu tentang produk yang kita nak jual dan apa tugas produk tersebut lah. And then kita pun kena tahu how to buy the product and service. Maksudnya kalau kita nak dapatkan takaful ataupun insurans, so kita kena tahulah kat mana kita nak beli produk tersebut ataupun nak dapatkan produk tersebut. Begitu jugalah untuk ubat-ubatan. Takkanlah ubat-ubatan kita nak pergi beli kat workshop kereta, takkanlah ubat-ubatan kita nak beli dekat hotel. So kita kena tahu produk yang kita nak jual itu sesuai di tempat channel-channel yang sesuai untuk dipasarkan. Lepas tu, who is your product and service prospect? Maksudnya kepada siapa kita nak jual produk-produk yang kita nak jual tersebut. So kita kena fokus. So mungkin ada orang kata, alah, menjual mudah aja, mudah aja nak menjual, tapi sebenarnya nak menjual ni kena ada orang kata tu skill ataupun talent ataupun knowledge, bukan menjual begitu saja, bukan mencakap macam tu kuih macam tu, orang nak datang, tak. Kalau kita nak menjual produk seperti kereta, insurans, lepas tu nak provide credit card contohnya, so kita kena tahulah bagaimana kita nak tackle customer yang kita nak close the sales,
Lepas tu where to buy your product and service, kita pun kena tahulah kat mana kita nak jual produk-produk tersebut lah. So di zaman teknologi sekarang, digital sekarang, so ramai orang membeli produk melalui smartphone, melalui laptop, So mereka tak perlu lagi nak pergi ke showroom, atau contohnya nak beli kereta sekarang, tak perlu lagi pergi ke showroom, hanya buka you punya handphone, you masuk ke website ataupun masuk kepada wherever lah channel-channel yang ada, so terus membeli di smartphone, right? And then which one is your best suggestion, kemudian kita pun sebelum kita nak menjual produk tersebut, so kita kena dulu buat benchmarking lah, kita kena selidik apa pesaing kita buat, supaya mungkin kita boleh lebih baik daripada mereka, dan customer yang membeli produk kita pun akan memilih kita daripada orang lain. Okay. So prospect problems, why people have to buy your product and why people have to buy from you. So setiap produk yang kita nak buat tu lah, so kita kena tahu kenapa mereka nak membeli produk dengan kita. Why people have to buy your product, kenapa dia orang nak membeli produk kita. Contohnya kalau dia nak membeli kata tu you nak jual mandi garam, contohnya Kak Ryan, Kak Ryan adalah founder untuk Million Aura, dia menjual atau memberikan mandi garam. So why people have to buy mandian garam from Kak Ryan ataupun isteri saya, why? So mestilah ada sebab, dan kenapa pula customer tersebut kena membeli produk daripada kita dan bukan orang lain. So kita kena tahu bagaimana nak tackle masalah tersebut, So setiap produk yang kita jual ataupun perkhidmatan, kita ada unique selling points, yang membezakan antara produk kita dengan produk orang lain, Okay. So siapakah prospek pelanggan yang kita nak close, So kita kena tahu tentang umur pelanggan tersebut, jantina beliau sama ada lelaki ataupun perempuan, lepas tu lokasi mereka tinggal, kemudian pendapatan mereka, pendapatan, kita pun kena tahu tentang pendapatan mereka. Lepas tu dia punya education, sama ada beliau just lepasan SPM ataupun lepasan diploma ataupun ijazah ataupun master, and then kita pun kena tahu tentang sama ada beliau sudah berkahwin ataupun belum. Kemudian lifestyle, cara kehidupan mereka, mungkin jenis yang suka bersosial ataupun yang suka pergi surau, masjid, ataupun yang sentiasa berada di kundu-di kendara, so kita kena tahulah. Kemudian pun kita pun kena tahu tentang hobi customer tersebut, mungkin customer tersebut orang masjid, so kita tak boleh lah nak jual produk-produk yang kata tu tak sealiran dengan orang-orang masjid, ataupun customer kita tersebut yang suka bersosial, suka pergi karaoke, so tak sesuai lah untuk kita jual produk yang selain daripada minat beliau, So yang seterusnya adalah interest, maksudnya orang kata interest tu dia punya kehendak ataupun minat, so kita kena tahu minat seseorang itu, kemudian tentang purchasing behavior, so kita pun kena tahulah bagaimana cara beliau membeli, lepas tu tentang dia punya race ataupun kata tu bangsa, bangsa Melayu ke, bangsa India ke, bangsa Cina ke, so kita kena tahulah, so tak boleh lah kalau kita cipta satu produk yang khas untuk bangsa Melayu, contoh bangsa Melayu, tapi kita jual kat bangsa Cina, mungkin tak sesuai. Begitu jugalah kita kalau kita buat satu produk untuk orang India tapi kita jual kat orang Cina, mungkin tak sesuai, so kita kena study lah tentang sifat-sifat prospek ataupun bakal pelanggan kita, So yang terakhir adalah
teknologi savvy. So kita kena tahu jugalah customer kita. Sebab ada customer kita yang tidak mempunyai smartphone. Kalau you tengok yang otai-otai, uncle-uncle, dia punya handphone dia bukan smartphone, dia jenis yang lama punya Nokia tu tukang 1, 2, 3, 4, 5, 6 so tak ada pun kata tu smartphone. So kita kena assume lah customer kita mungkin dia tak ada smartphone, dia tak ada laptop. So ni customer jenis konvensional yang jenis suka berdepan face to face ataupun suka pergi ke showroom dan tak membeli melalui smartphone. Sebab ada customer yang mungkin beliau pernah kena tipu, banyak scammer dulu selalu beli online, tiba-tiba dah selalu kena tipu, terus dia stop, tak nak membeli online. So kita sebagai usahawan kita kena open kita punya mind lah. So janganlah kita terlalu kata tu fanatik sangat nak menjual produk melalui online sahaja. Padahal ramai customer yang di luar sana yang mungkin tak ada internet, yang mungkin tak ada handphone, mereka still membeli cara lama ataupun cara konvensional dengan pergi membeli di booth-booth, di kedai-kedai, di pasar-pasar tani, daripada menggunakan online digital. Okay, so setakat ni faham kepada student saya Puan Ani, semoga dapat tengok slide saya, mungkin boleh dapat sedikit idea untuk kata tu mempergunakan ilmu yang ada ni demi kebaikan kita bersamalah. So build your own prospect persona and do rate with your product. Which platform did your prospect use? Where did your prospect lepak-lepak and how do you buy your products before? So maksudnya bila kita nak menjual sesuatu produk tu, kita kena study customer tersebut, sifat customer tersebut. Kat mana dia selalu lepak-lepak, kat mana dia selalu shopping, kat mana selalu dia katalah dia nak main ataupun nak bersukan. So kita kena study lah. Mungkin ada customer ni dia selalu suka Sabtu Ahad suka lepak dekat tepi pantai, tepi pantai Morib dan sebagainya. So kita bolehlah fokus menjual di tempat-tempat yang customer tersebut minat. Contohnya kalau customer tu family orang berkeluarga, mungkin setiap weekend ataupun setiap hari Ahad beliau akan ke pasar tani untuk membeli sayur, membeli ikan. So kita sebagai peniaga ikan ataupun peniaga sayur ataupun peniaga kuih, tahulah kat mana bakal customer tersebut datang. Alright. Okay. So inilah salah satu contoh di mana bagaimana kita boleh menggalakkan customer untuk selalu minat dengan promosi kita lah. Contohnya kita boleh mengadakan selfie contest. Selfie contest di mana sesiapa yang dapat memberikan gambar selfie yang menarik, maka kita sebagai usahawan boleh memberi hadiah kepada pelanggan. So ramai orang akan masuk kontes tersebut, and then kita pun, perniagaan kita pun orang nampak. So apa tujuan marketing, pemasaran? Tujuan marketing adalah untuk membolehkan ramai orang tahu apa yang kita buat, apa yang kita usahakan. So pentingnya marketing ni lah. So marketing bukan saja untuk menjual sebenarnya, tapi untuk kata tu untuk kita memberi bantuan. Contohnya lah, katalah you ada satu pusat tahfiz atau rumah anak yatim. So kita nak bantu beliau ataupun penghuni rumah anak yatim tu dapat dana, dapat pakaian, dapat makanan dan sebagainya. So kita gunakan platform marketing ni. Tak semestinya kita dapat duit ataupun kata tu keuntungan, tapi kita boleh galakkan ramai orang untuk datang membantu pusat-pusat tahfiz tersebut, rumah-rumah anak yatim tersebut. Mungkin dari segi tenaga, sama-sama membersihkan tempat mereka, sama-sama kata tu menyumbangkan pakaian, makanan dan sebagainya lah.
Itulah ada inilah namanya marketing. Okay. Alright. Okay. So I think itu dah slide yang saya dapat share. So kita tengok apa yang student saya Cik Ani Kokodap Most Wanted buat. So disebabkan beliau tak dapat bersama kita pada malam ini sebab beliau pening dan sesama. So ini adalah website page untuk Kokodap Most Wanted. Kokodap Most Wanted, Puan Ani, beliau adalah usahawan Kokodap Most Wanted yang berpusat di Sabah. So sesiapa yang berminat untuk kata tu sama-sama menjadi usahawan dengan Puan Ani, bolehlah hubungi Puan Ani di 010-456-3345 ya. So you all boleh tengoklah dia punya page ni Kokodap Most Wanted. Then you all pun boleh like lah. Dia nampak ni butang like, you tekan butang like ni lah. So you tekan butang like untuk kata tu sama-sama lah kata tu kita support industri buat orang kita lah, orang Melayu, orang Islam kita support buatan Muslim, right? So boleh masuk ke Facebook dan nanti bolehlah masuk ke page Kokodap Most Wanted Puan Ani. So sama-samalah kita like page beliau So beliau baru saja saya guide untuk buat page ini dan baru saja 2 orang yang like lah, saya dan beliau lah So sama-samalah kita like Puan Ani So Puan Ani berniaga Kokodap Kokodap. So coklat-coklat yang amat sedap ni lah, manis So boleh masuklah page beliau, boleh komen page beliau memang cantik cantik. Kemudian you boleh tengok real untuk orang yang betul-betul kaki coklat Okay. So daripada produk yang you tengok dia punya video. Sekejap. Bila ni dia ni. Tengok Puan Ani sedap tak? Kan? So amat menarik, betul? Amat menarik. Sedap, manis Tengok untuk siapa berdasarkan kepada points yang saya dah share tadi mungkin untuk kanak-kanak, mungkin untuk orang-orang sesuai tak untuk orang-orang tua ataupun warga emas so terpulanglah kalau yang ada gigi senanglah nak makan so kalau tak ada gigi pun boleh just tumbuk je lah ataupun potong-potong dan sebagainya. Okay. So tak tahulah sebab apa Facebook ni bila kita buka streaming dia slow Okay, sekejap. Okay. Dia terus slow, tak boleh function. Alright. Apa? Okay. Okay, so sekejap saya masuk balik. Okay. So itulah perkongsian saya pada malam ini. So alhamdulillah kita dah dapat bersama selama 30 minit. So saya doakan kalian yang bersama saya pada malam ini diberikan kesihatan yang terbaik. Terima kasih adik Kak Ryan kerana share. Right, dan kepada sahabat-sahabat yang kata tu esok nak kerja so jagalah kesihatan makanlah vitamin C banyak-banyak dan jagalah SOP. Okey, itu sajalah perkongsian saya pada malam ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada sesiapa yang sedang kata tu tak tahu bagaimana nak
buat bisnes online, digital online dan untuk berniaga lah di dalam media sosial. Okay, so itu sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, bye.